Pada masa anda klik video ini, akan timbul 3 persoalan yang sedang berlega di minda anda. Yang pertama, berapakah jarak sebenar bulan dari bumi? Yang kedua, jika jaraknya sejauh 1,000,000 kilometer, adakah ia jarak yang dekat ataupun jauh? Dan yang ketiga, adakah sesuatu yang pelik bakal berlaku pada bumi? Hari ini, Astrolab akan memberi anda satu fakta menakjubkan fenomena gerhana di bumi. Jika bulan berganjak jauh dari lokasi dan kedudukannya sekarang, maka kita semua tidak akan dapat melihat gerhana penuh seperti mana yang kita saksikan sebelum ini, kini dan pada masa akan datang. Gerhana matahari atau bulan sering kali terjadi di mana-mana bahagian dunia ini sebanyak 2 ke 5 kali setahun. Tahukah anda, gerhana penuh matahari tidak akan terjadi jika bulan terletak lebih jauh dari kedudukannya sekarang? Jarak antara bulan dan saiz matahari merupakan satu fenomena dan ciptaan paling hebat setakat ini. Anda nak tahu kenapa? Kekal hingga akhir video ini. Anda akan didedahkan dengan keajaiban astronomi yang anda tidak pernah terfikir sebelum. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, tahukah anda gerhana di bumi merupakan satu-satunya keunikan yang pernah direkodkan di galaksi kita, malah berkemungkinan keseluruhan alam semesta. Anda tentu tertanya-tanya, keunikan yang bagaimana? Apa yang istimewa mengenai gerhana di bumi? Kita ambil contoh gerhana matahari. Ia terbahagi kepada beberapa kelas, antaranya gerhana penuh, annular dan separa. Astrolab yakin anda pernah melihat gerhana matahari penuh sama ada secara nyata ataupun menerusi media sosial. Pernahkah anda terfikir bagaimana bulan yang kecil dapat menutup keseluruhan cahaya matahari ketika berlakunya gerhana matahari penuh? Bumi memiliki diameter sebanyak 12,742 km, manakala bulan sebanyak 6,371 km. Dengan melakukan sedikit pengiraan matematik dan mendapatkan isi padu bagi kedua-dua bumi dan bulan, anda akan dapati bahawa isi padu bumi adalah seperti yang tertera di skrin ini, manakala isi padu bulan adalah seperti ini. Dengan membahagikan isi padu bumi dengan bulan, anda akan mendapat nilai seperti ini. Kira-kira 49 buah bulan dapat memenuhi ruang di dalam bumi. Ini bermakna bumi kita merupakan planet yang bersaiz agak besar. Tetapi anda perlu tahu satu perkara. 1.3 juta bumi dapat dimuatkan ke dalam matahari. Jadi, berapa banyak bulan dapat dimuatkan ke dalam matahari? Jumlah bulan yang dapat dimuatkan ke dalam matahari adalah sebanyak. Ini bermakna bulan kita sangatlah kecil jika dibandingkan dengan matahari. Jika bulan kecil dan matahari besar, bagaimana gerhana matahari penuh boleh berlaku? Segalanya terjawab jika anda mengetahui jarak sebenar bulan ke bumi dan saiz antara matahari dan bumi. Anda akan terkejut dengan satu angka yang Astrolab akan beritahu anda kemudian. Pertama, jarak purata bumi ke bulan adalah sebanyak 384,400 km. Jarak bumi ke matahari pula ialah 149.6 juta kilometer. Akan tetapi, dalam kes ini, perkara yang unik di sini adalah bukan mengenai jarak di antara bulan dan jarak di antara matahari semata-mata. Akan tetapi saiz kedua-dua jasad samawi itu juga. Bagi menutupi keseluruhan cahaya matahari, bulan haruslah menjadi sama besar, dan jika bulan bersaiz kecil, jaraknya haruslah tepat bagi memenuhi ruang cahaya yang dipancarkan matahari ke bumi. Matahari terhalang sepenuhnya dalam gerhana matahari kerana bulan melintas di antara bumi dan matahari. Walaupun bulan jauh lebih kecil daripada matahari, disebabkan ia berada dalam jarak yang betul dari bumi, bulan boleh menyekat sepenuhnya cahaya matahari dari perspektif bumi. Semasa gerhana matahari penuh, bulan melintas di antara bumi dan matahari. Ini sekaligus menghalang cahaya matahari sepenuhnya. Walau bagaimanapun, bulan adalah kira-kira 400 kali lebih kecil daripada matahari. Bagaimanakah ia boleh menghalang semua cahaya itu?
Semuanya berkait dengan jarak antara bumi dan matahari dan bumi dengan bulan. Apabila objek lebih dekat dengan kita, ia kelihatan lebih besar daripada objek yang jauh. Sebagai contoh, kebanyakan bintang di langit malam kelihatan seperti titik cahaya putih kecil. Pada hakikatnya, kebanyakan bintang itu lebih besar daripada matahari kita. Ia cuma sedikit jauh dari bumi. Walaupun bulan adalah 400 kali lebih kecil daripada matahari, ia juga kira-kira 400 kali lebih dekat dengan bumi daripada matahari. Ini bermakna bahawa dari bumi, bulan dan matahari kelihatan mempunyai sama saiz di langit. Jadi, apabila bulan berada di antara bumi dan matahari semasa gerhana matahari penuh, bulan kelihatan menutup sepenuhnya cahaya dari matahari. Inilah angka yang disebut astrolab. Angka unik dan ajaib hasil dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukan bumi, bulan dan matahari berada pada jarak yang tepat bagi menghasilkan gerhana matahari penuh. Fenomena ini tidak berlaku pada mana-mana planet lain di sistem suria. Ia tidak seunik yang dialami bumi, malah menerusi pemerhatian eksoplanet lain juga mendapati fenomena gerhana matahari penuh hanya berlaku di bumi. Saintis mengira kedudukan matahari dengan menggunakan hukum pergerakan ketiga Newton, manakala jarak bulan dikenal pasti dengan tepat apabila angkasawan Apollo 11 iaitu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin meletakkan retroreflektor di bulan, di mana memudahkan saintis memancar laser ke arahnya dan mengira jarak di antara kedua-dua jasad angkasa ini apabila laser dipantulkan semula. Walau bagaimanapun, fenomena ini tidak kekal selamanya. Gerhana matahari penuh tidak akan berlaku selama-lamanya. Orbit bulan berubah. Malah orbit bulan berganjak kira-kira 1.5 inci atau 3.8 cm lebih besar setiap tahun. Apabila orbit bulan membawanya semakin jauh dari bumi, bulan akan kelihatan semakin kecil di langit kita. Orbit bulan bukanlah bulat sempurna. Ini bermakna, kadang-kala bulan berada jauh sedikit dari bumi berbanding pada masa lain. Kadang-kala bulan cukup jauh sehinggakan ia tidak menghasilkan gerhana matahari penuh. Dalam kes ini, bulan mengaburkan sebahagian besar matahari, tetapi cincin matahari yang nipis kekal kelihatan di sekeliling bulan. Namun, jika orbit bulan meningkat sebanyak kira-kira sekadar 23,500 km lebih jauh dari bumi, ia tidak akan lagi boleh menutup matahari sepenuhnya, apatah lagi 1 juta kilometer. Anda nak tahu bila penduduk bumi tidak akan merasakan lagi gerhana matahari penuh? Jika orbit bulan berkembang pada nilai sekadar 1.5 inci setiap tahun, ia akan mengambil masa lebih daripada 600 juta tahun untuk gerhana matahari penuh hilang sepenuhnya. Ya, 600 juta tahun lagi untuk fenomena gerhana matahari tidak lagi wujud dalam kalender astronomi penduduk bumi. Fenomena ini akan berlaku pada 8 April 2024 di Amerika Utara dan sebahagian negara Meksiko. Fenomena gerhana matahari adalah peristiwa yang unik dan menakjubkan. Ia berlaku dalam beberapa minit lantas menggelapkan kawasan yang terbabit. Umat Islam dianjurkan melakukan solat sunat sambil memuji kebesaran Tuhan. Bukti bahawa bumi sangat unik pada umat manusia. Tahukah anda terdapat 100 bilion bintang di galaksi Bima Sakti? Dan setiap bintang mempunyai sistemnya sendiri. Bumi berada di sistem yang dipanggil sistem suria, manakala setiap bintang tersebut mempunyai sistemnya sendiri. Untuk setiap bintang terdapat sekurang-kurangnya satu planet yang sedang mengorbit bintang tersebut. Berapa planet yang ada di galaksi Bima Sakti? 40 bilion planet. Nak tahu apa yang menarik mengenai fakta ini? Bumi satu-satunya planet di galaksi ini yang mana dapat menyaksikan gerhana penuh matahari. Satu-satunya planet di mana ketika gerhana penuh matahari, jarak antara matahari dan bumi adalah sekitar 400 kali jarak bulan dari matahari dan diameter matahari lebih kurang 400 kali lebih besar daripada bulan. Jarak dan saiz yang luar biasa ini menjadikan bumi planet paling misteri di alam semesta. Stay tune untuk mengetahui apa itu gerhana matahari. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda.
Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, fenomena gerhana penuh matahari memberi kita satu perspektif dalam memahami matahari dan bulan. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari. Oleh itu, menutup cahaya matahari sama ada separa atau sepenuhnya. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya kerana jarak puratanya adalah 384,000 km. Jarak ini lebih dekat kepada bumi berbanding matahari yang mempunyai jarak purata 149,680,000 km. Keduanya memiliki ukuran yang hampir sama ketika dilihat dari bumi. Jadi ketika bulan melintas di depan matahari, ia menghalang cahaya agar tidak sampai ke bumi. Oleh sebab nisbah-nisbah ini agak sama dari bumi, saiz matahari dan bulan kelihatan agak sama. Lebih kurang 0.5 darjah dalam ukuran sudut. Menurut saintis, kejadian yang luar biasa ini hanya berlaku pada bumi sahaja. Gerhana matahari turut berlaku pada planet-planet lain tetapi ia tidak menutup penuh matahari. Terdapat 4 jenis gerhana iaitu gerhana matahari penuh, gerhana annulus, gerhana separuh dan gerhana hybrid. Tajuk kali ini kita akan fokuskan kepada gerhana pertama 2021 iaitu gerhana annulus. Gerhana annulus atau gerhana cincin adalah ketika bulan dan matahari dalam keadaan sejajar tetapi bergantung sama ada bulan lebih jauh dari bumi atau bumi lebih dekat dengan matahari. Bulan berada pada keadaan apogee pada gerhana cincin 2021. Apabila ini berlaku, ukuran bulan kelihatan lebih kecil daripada matahari. Matahari kemudian muncul sebagai cincin yang sangat terang atau annulus yang mengelilingi cakra gelap bulan. Jadi apabila kita melihat ke langit, kita akan nampak sebuah cincin berapi di langit atau dikenali sebagai Ring of Fire. Jangan risau, jangan keliru. Terma gerhana annulus, gerhana cincin dan Ring of Fire adalah peristiwa yang sama. Terdapat 2 jenis bayang-bayang yang terhasil ketika gerhana matahari iaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah bayang-bayang gelap dan penumbra bayang-bayang kurang gelap. Gerhana matahari biasanya berlaku setiap 18 bulan. Setiap tahun gerhana mungkin berlaku sebanyak 2 kali. Gerhana matahari annulus bagi tahun 2021 tidak dapat dilihat di Malaysia kerana bayang-bayang bulan tidak jatuh di Asia Tenggara. Para saintis menggunakan gerhana matahari sebagai peluang untuk mengkaji korona matahari. Korona adalah lapisan terluar matahari. Semasa gerhana annular, NASA menggunakan instrumen di bumi dan angkasa untuk melihat korona ketika bulan menyekat cahaya matahari. Nak tahu fakta menarik gerhana matahari terutamanya pada alam sekeliling kita? Walaupun biasanya gerhana cuma sekitar 2 minit, haiwan dan serangga akan respon kepada suasana gelap dan berubah tabiat kerana merasakan telah memasuki waktu malam. Selain itu, bayang-bayang yang terhasil bergerak pada kelajuan 1770 km sejam di garisan khatulistiwa dan 8046 km sejam berhampiran kutub. Nak ikutkan banyak fakta menarik gerhana matahari, Astrolab akan bahas di masa hadapan. Apa itu gerhana bulan penuh? Apa maksud Super Flower Blood Moon? Dalam video ini, Astrolab akan menjawab persoalan mengenai gerhana bulan. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Pada 26 Mei 2021, kita di Malaysia dan penduduk di Asia Tenggara berpeluang menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh. Waktunya selepas waktu maghrib, bulan ketika itu baru sahaja terbit di ufuk sebelah timur. Ini bermakna kedudukan bulan berada sangat rendah di ufuk. Fasa gerhana penuh atau fenomena Super Flower Blood Moon yang dimaksudkan di sini adalah apabila bulan memasuki bayang-bayang umbra, kemudian keseluruhan piring bulan masuk sepenuhnya ke dalam bayang-bayang umbra dan seterusnya keluar kembali daripada sempadan bayang-bayang umbra. Tak faham? Banyak sangat perkataan.
Okey, setiap bulan akan melalui fasa-fasa bulan ketika mengelilingi planet kita. Bergantung kepada posisi di mana ia sedang mengorbit, tahap kecerahan bulan bergantung kepada fasa yang sedang dilaluinya. Jika bulan tampak cerah sepenuhnya, kita panggil ia sebagai bulan purnama. Kebiasaan, setiap 2 tahun akan berlaku gerhana bulan. Terdapat 3 jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan penuh. Yang kedua, gerhana separuh. Dan yang ketiga, gerhana penumbra. Ia berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada pada garisan yang sejajar. Jadi, bayang-bayang bumi akan menghadang cahaya matahari daripada mengenai bulan. Okey, persoalan seterusnya, apa itu umbra? Umbra adalah bahagian bayang yang sangat gelap. Penumbra adalah bahagian luar bayangan berbentuk kon yang terlindung oleh objek samawi di mana sebahagian cahaya dari matahari terhadang, pendek kata, bayang kurang gelap. Animasi ini menunjukkan kawasan bumi di mana gerhana ini dapat dilihat. Para pemerhati yang berada berhampiran pinggir kawasan penglihatan hanya dapat melihat sebahagian dari gerhana. Berbalik kepada persoalan kenapa bulan berwarna merah. Kenapa nampak warna merah? Fenomena ini disebut sebagai serakan Rayleigh, iaitu fenomena yang menyebabkan matahari kelihatan kemerahan ketika matahari terbit dan terbenam. Pelangi kelihatan berwarna-warni dan langit kelihatan kebiruan. Semasa gerhana bulan penuh, bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke permukaan bulan. Apabila bulan berada sepenuhnya dalam bayang umbra bumi, cahaya matahari masih boleh sampai dan menyinari bulan. Cahaya matahari akan melalui atmosfera bumi terlebih dahulu dan kebanyakan cahaya warna biru akan ditapis. Cahaya yang tertinggal ialah warna merah atau jingga yang lebih malap berbanding dengan cahaya putih matahari. Atmosfera bumi juga membiaskan sebahagian cahaya matahari dan hanya sebahagian kecil sahaja yang sampai dan menyinari bulan. Kesan penapisan dan pembiasan cahaya matahari oleh atmosfera bumi menyebabkan bulan kelihatan merah semasa gerhana maksimum. Uniknya mengenai gerhana bulan 2021, bulan kini berada pada kedudukan perigee. Apa itu perigee? Perigee adalah titik orbit bulan atau satelit bumi yang berada paling dekat dengan pusat bumi. Apa itu apogee? Titik orbit bulan atau satelit bumi pada kedudukan terjauh dari bumi. Sekarang, bulan berada pada kedudukan paling dekat dengan bumi. Sebab tu, kalau bulan purnama, kita akan nampak bulan yang sangat besar dan kita panggil dia sebagai supermoon. Kalau gerhana bulan adalah kedudukan sejajar dengan matahari, bumi dan bulan, kenapa setiap bulan tak berlaku pun gerhana bulan? Kan setiap bulan ada bulan purnama. Hal ini kerana orbit bulan adalah condong. Jadi, kebanyakan waktu, satelit semulajadi kita iaitu bulan tidak akan dibayangi bumi. Cuma, setiap 2 tahun bulan akan diposisikan sehingga ia melewati bayang-bayang bumi dan seterusnya menyebabkan gerhana bulan. Nama flower moon diberikan pada bulan Mei kerana menandakan permulaan musim bunga. Perkataan super datangnya dari jarak bulan yang dekat dan kelihatan besar, dan blood moon kerana bulan mengalami gerhana dan faktor pembiasan cahaya. Sebab tu ia dipanggil super flower blood moon. Semoga bermanfaat untuk semua dan bagi Muslim jangan lupa solat sunat gerhana. Itu sahaja untuk hari ini. Pastikan likes, nyatakan komen dan kongsi pengalaman masing-masing. Astrolab signing off from space.